tak payah bercinta lah kot. Tak payah. Kalau tiba-tiba je kau dibawa ke laut, no, mampus. Hi guys, get ready with me to Bazaar Ramadan, and kali ni aku akan cerita dengan korang pasal satu kes pembunuhan yang berlaku di Singapura. Okay, sebelum korang tanya aku pakai foundation apa sebab ramai sangat yang tanya. So aku letak siap-siap dekat beg kuning, okay? Kes ni berlaku pada tahun 1963 di mana boyfriend yang berumur 24 tahun telah membunuh girlfriend dia yang berumur 22 tahun. Yang menariknya, kes ni dia tak ada mayat tau. So bayangkan macam mana korang nak tuduh seseorang membunuh tapi mayatnya tak ada. Cerita dia macam ni. Boyfriend ni dia baru jumpa dengan this one girl, and boyfriend dia ni pernah jadi cikgu lah, pernah jadi pilot lah, and perempuan ni pula jenis yang sangat biasa and simple. So of course bila ada lelaki yang datang dekat dia, curahkan segala kasih sayang dan kemewahan, so perempuan ni pun bercinta dengan lelaki ni. Nama mangsa tu Miss Chok, nama pembunuh tu adalah Sunny Ang. Sunny Ang ni macam mana dia membunuh? Korang nak tahu macam dia bunuh ke ataupun like perjalanan kes ni macam mana? Which will be more interesting? Aku akan cerita dengan korang pasal cara dia bunuh dulu. Lepas tu baru aku cerita dengan korang pasal law dia sikit-sikit lah kemudian, okay? Sunny Ang ni dia adalah seorang penyelam yang sangat-sangat bagus. Kan kalau nak menyelam kan kena lesen. So dia pandai menyelam. The girlfriend pula on the other hand tak pandai. This Sunny Ang dia bawa girlfriend dia untuk ke satu laut. Lepas tu diorang pun pergi menyelam. Tetapi Sunny Ang dia kawal oxygen tank macam tu je. Dia duduk dekat atas boat while the girlfriend yang pergi menyelam. So tiba-tiba girlfriend dia hilang. Ada masalah dengan oxygen tank lah, apalah. Waktu diorang pergi ke laut tu, ada seorang boatman, orang yang bawakan boat tu lah. Waktu girlfriend dia hilang tu, dia tak ada turun langsung. Dia tak ada terjun pun cari girlfriend dia. Dia macam just relax. Lepas tu, dia siap ajak the boatman untuk pergi ke like St. John. Carilah do something about this case. Tetapi, yang paling peliknya sebab dia boleh assume yang girlfriend dia kena makan shark. Dia siap tanya dekat boatman tu macam, cuba tengok ada bubble-bubble tak? Boleh nampak tak like bubble orang bernafas ke? Cuba tengok, tak ada. Okay, let's go. Macam tu. Dan kenapa kes ni menarik? Okay, untuk law student, kita tahu kan setiap kes tu kena ada direct evidence. Selalunya akan ada direct evidence. But this case, dia rely totally on circumstantial evidence. And what is circumstantial evidence? Dia adalah bukti, ni untuk semua orang general dia adalah bukti yang not really related to the case directly. Dia cuma macam bukti-bukti sekeliling. Contohnya dekat dalam kes ni, circumstantial evidence dia adalah boatman tu sendiri, orang yang bawa boat tu. Kalau untuk direct evidence, aku bagi satu contoh kes lain. Kalau kes bunuh, direct evidence dia adalah saksi mata. Dia nampak sendiri orang tu bunuh. Dia memang nampak dia tikam orang tu. Ataupun pisau, bukti-bukti yang biasa. Tapi untuk circumstantial evidence, contoh dekat dalam kes ni, boatman ni dia bagi tahu court waktu kejadian boyfriend tu sangat relax. Dia tak ada langsung like sense of urgency nak cari girlfriend dia ke, tak ada. This boatman kan, dia menimbulkan motif kepada boyfriend tu. Faham tak? And another circumstantial evidence dekat dalam kes ni adalah insurance policy. Disebabkan mayat tidak dijumpai, so bila diorang rely totally on circumstantial evidence, so they need to get all the circumstantial evidence as much as possible, termasuklah insurance policy ni. Sehari selepas girlfriend dia hilang dekat laut, dia boleh pergi dekat company insurance tu untuk declare yang girlfriend dia accident ataupun kena telan shark. The insurance policy yang dia apply adalah RM40,000. RM40,000 ni, dia akan dapat double RM80,000 kalau the insurer, which is mangsa ni, mati in a natural causes. Tapi, dia akan dibayar 4 kali ganda kalau dia mati dengan cara accident. So, that's why lah, the court somehow decide, this Sunny Ang bunuh girlfriend dia and sengaja tunjuk macam like it's an accident, kena makan dengan shark, lemas, untuk dapatkan the insurance policy amounting to $160,000. Dan boatman tu kata, waktu diorang sampai je dekat island, dia tak ada pun rush like a desperate boyfriend would have rushed untuk cari girlfriend dia. And also there were 5 fishermen yang dive into the water untuk cari girlfriend dia, tapi dia tak dive together. Dia stay je dekat island tu. And insurance policy yang menimbulkan motif dia untuk dapatkan duit kalau girlfriend dia mati in a way of an accident. This is a very controversial, sensational and strangest case yang dekat Singapore waktu tu tahun 1965. Aku punya mata nampak macam tak cover sekejap. Okay, even the judge tanya, kau memang tak masuk air ke? Kaki kau tak basah langsung? Memang dia tak basah langsung. Lepas tu judge tu kata, how
could you let your girlfriend masuk air while you tak? Padahal kau tahu yang dia tu inexperienced. And then dia cakap yang macam, oh sebelum ni diorang ada je pergi menyelam, diorang ada je pergi swimming. And memang girlfriend dia tu tak pandai, tapi dia nampak progress. So that's why dia biar je girlfriend dia masuk ke air. Dia stay on the boat. Apa you bagi girlfriend you masuk dulu, dia boleh kata because of courtesy. Ladies first. No, ladies first, dia cakap. 2 years later, dia digantung. Dia menangis-nangis sebab abang dia pergi begitu saja. So, pengajaran dekat sini korang, kalau law student korang tahulah what is circumstantial evidence, what is direct evidence, kan, untuk korang juga. Tak payah bercinta lah kot. Tak payah. Kalau tiba-tiba je kau dibawa ke laut, no, mampus. So, baik tak payah. Now, aku nak cakap pasal foundation ni. Ada yang tanya, aku pakai kod apa? Okay, aku sebenarnya ada 2 kod. Satu Warm Beach yang aku selalu pakai. Aku pakai Warm Beach sebab warna dia memang macam just warna neutral Melayu. Tapi yang untuk Ivory ni, ramai juga yang teka aku pakai Ivory ke tak. Okay, dia cerah tapi aku akan pakai, it's either aku akan campur atau aku pakai untuk conceal. But for the sake of you guys, I am going to make the comparison. Okay? So, yang ini adalah Warm Beach. Korang tengok warna dia dengan kulit aku. Warm Beach. Yang ini pula adalah kod Ivory. Yang ini korang boleh nampak, dia sangat cerah. So, that's why lah aku gunakan ini sebagai my concealer. And Warm Beach ni sebagai foundation biasa. Kalau aku pakai untuk hari-harian, aku pakai Warm Beach je. Alright, so hari dah nak hujan. And aku rasa macam I'm taking quite a long time here. So, I am done. Korang komen dekat bawah, korang nak case apa untuk aku baca. So, nanti bila aku baca, aku boleh cerita dengan korang. And this foundation, dua-dua daripada Colour Cosmetic. Yang ini Warm Beach, yang ini Ivory, okay? Aku dah letakkan dekat beg kuning siap-siap. So, kalau korang nak beli, you guys can check out kat situ, okay? Bye!